Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 5 yang terdiri daripada 10 orang, iaitu saya Muhammad Ashraf, Muhammad Haikal, Muhammad Takif Rofani, Wan Muhammad Faris, Muhammad Syakir, Muhammad Rafiq, Syafiqah Liana, Suziani dan Chan Sued Ying. Kumpulan kami membincangkan konsep insan, psikologi dan sosiologi yang bertajuk kurangnya konsep insan sejahtera akan membawa padah. Yang pertama, saya ingin menceritakan maksud insan. Maksud insan yang berasal dari kata al-uns, dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 65 kali dalam 43 surat. Insan dalam istilah ini secara etimologis bermaksud harmonis, lemah lembut, tampak atau pelupa, manakala insan menurut pandangan ahli falsafah pula ialah Homo sapiens, bermaksud makhluk yang mempunyai budi, dan animal rasional, bermaksud binatang yang berfikir. Matlamat pembangunan insan adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dari semua aspek kemanusiaan. Terdapat 4 unsur penting yang berkaitan dengan pembangunan insan sejahtera, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. Elemen-elemen ini penting disepadukan bagi membangunkan insan agar tidak berlaku kepincangan kejadian terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Pembangunan insan sejahtera ini akan melahirkan golongan manusia yang bergelar insan serta mempunyai nilai-nilai murni sama ada aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek. Kesemua elemen ini yang menjadikan manusia itu sebaik-baik kejadian, ahsani taqwim, dengan menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai model insan kamil. Sebab-sebab kurangnya konsep insan sejahtera ini antaranya ialah hidup dengan masyarakat yang tidak prihatin dan mementingkan diri sendiri. Selain itu, mempunyai pemimpin yang tidak jujur dan tidak berintegriti. Jasmani ialah unsur yang berkaitan dengan jasad atau tubuh badan atau disebut fizikal. Unsur jasmani yang paling penting untuk diperkembangkan dan dipertingkatkan adalah kesihatan dan kecergasan. Ia juga merangkumi pemanfaatan anggota dan tenaga fizikal untuk berdikari dan hidup bermasyarakat. Unsur jasmani hendaklah diambil berat oleh setiap individu kerana ianya melibatkan nyawa. Antara keburukan jika jasmani dipandang remeh ialah mudah menghidap penyakit kronik dan berbahaya. Sebagai contoh, penyakit diabetes. Malaysia antara negara yang mempunyai rekod pesakit diabetes yang paling tinggi di Asia. Golongan yang berisiko tinggi mendapat diabetes seperti faktor genetik, faktor gaya hidup dan obesiti perlu peka untuk melakukan saringan secara berkala. Seperti yang kita tahu, rakyat pada masa kini hanya lebih menumpukan kehidupan seharian mereka terhadap gadget. Hal ini menyebabkan tahap kecergasan diri mereka akan menurun. Sebagai contoh, saya merupakan pelajar yang mengambil jurusan kejuruteraan. Hendaklah cergas agar kerja di dalam bengkel dapat dilakukan dengan mudah. Kesimpulannya, jasmani merupakan suatu perkara yang perlu dipandang serius oleh setiap lapisan masyarakat. Saya Wan Muhammad Faris bin Muhammad Mazid ingin membentangkan tentang emosi. Maksud emosi ialah kombinasi perasaan dan mood yang kompleks melibatkan reaksi psikologi yang sukar dikesan dan ditunjukkan dengan ciri-ciri corak tingkah laku yang tertentu. Antara kesan buruk sekiranya tidak mengambil berat dengan emosi diri ini ialah: yang pertama, hilang minat terhadap rutin yang dilakukan setiap hari. Yang kedua pula, menjadi terlalu sensitif. Yang ketiga, cepat berputus asa, tidak berkeinginan memajukan diri sendiri. Yang kelima, tiada perasaan. Dan yang keenam, seseorang itu akan hilang motivasi diri. Artikel yang saya petik daripada Harian Metro ialah berdasarkan emosi. Pada awal kejadian COVID-19, berlaku kepanikan dan kerisauan dalam kalangan masyarakat. Hal ini kerana emosi masyarakat tidak stabil kerana berlakunya kes pembuangan pekerja dalam jumlah yang banyak.
Hal ini juga dikatakan boleh mengganggu emosi masyarakat, sekaligus boleh membuatkan masyarakat itu akan membunuh diri kerana stres yang melampau. Rohani ialah bahagian dalam manusia yang mempunyai daya berfikir atau jiwa yang ada dalam tubuh manusia. Rohani dalam maksud terhad merujuk kepada perkara yang berkaitan dengan roh. Rohani dapat didefinisikan sebagai transformasi peribadi yang sesuai dengan cita-cita keagamaan tertentu. Antara kepentingan rohani ialah rohani yang positif membolehkan kita untuk berfikir secara logik dan rasional. Selain itu, kepercayaan yang positif serta ketenangan yang diperoleh dari rohani dapat menyumbang kepada kesejahteraan jiwa. Sebagai contoh, pada masa kini, terdapat ramai individu di dalam masyarakat kita yang terlibat dengan gejala rasuah. Jika diri kita telah mantap dari segi rohani, maka tidak akan muncul lagi isu-isu negatif seperti merasuah di dalam kalangan masyarakat kita. Hal ini kerana jika disebut sahaja tentang rohani, ia mestilah berkait rapat dengan keagamaan, dan tidak ada satu pun agama yang menyuruh pengikutnya untuk melakukan kesalahan. Malah, kesemua agama yang ada menekankan supaya berbuat baik ketika berada di atas muka bumi ini. Kesimpulannya, rohani merupakan satu aspek yang begitu penting di dalam diri kita dan perlu dititik beratkan supaya kita sentiasa kekal tenang dan positif. Seterusnya, mengenai intelektual. Intelektual ialah golongan yang bijak pandai, mempunyai ilmu pengetahuan dan kepakaran dalam bidangnya serta di luar bidangnya. Terdapat beberapa kepentingan insan berintelektual dan keburukan insan yang tidak mempunyai intelektual. Pertama sekali, insan yang berintelektual sentiasa memperkembangkan ilmu pengetahuannya, sentiasa berfikir dan mengembangkan ideanya, dan sentiasa mencari kebenaran dan juga menegakkan kebenaran. Sangat berbeza dengan insan yang tidak berintelektual. Insan yang tidak berintelektual mempunyai ilmu yang cetek, mudah ditipu musuh, tidak pandai menghormati orang lain, dan juga tidak boleh membezakan perkara yang baik dan juga buruk. Kesimpulannya, intelektual ini sangatlah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kita.